أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل آمنت به فقد اهتدوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Maksudnya, dan mereka, yakni kaum Yahudi dan Nasara berkata, jadilah kamu pemeluk agama Yahudi atau pemeluk agama Kristian, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami orang-orang Islam tidak akan menurut apa yang kamu katakan itu. Bahkan kami mengikut agama Nabi Ibrahim yang tetap di atas jalan yang benar dan bukan pula ia dari orang-orang musyrik. Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub dan anak-anaknya, anak cucunya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan di antara seorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasara membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam, yakni berserah diri, tunduk, taat kepada Allah semata-mata. Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman, yakni dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling, yakni tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan
dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dari kejahatan mereka. Dan dialah jua yang amat mendengar, lagi amat mengetahui. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan cara Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tak percayakan Allah, dan kepadanya jualah kami beribadat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutkah kamu hai kaum Yahudi dan Nasara membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya, padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami, yakni faedah amal kami, dan bagi kamu pula, yakni faedah amal kamu, kalau diikhlaskan. Dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya. Atau patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub beserta anak-anaknya yang cucu cicitnya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasara, padahal agama mereka telah pun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Kristian itu? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan. Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka balasan apa yang mereka telah usahakan, dan bagi kamu pula balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan. Ayat-ayat ini berkait dengan perdebatan di antara Islam, Yahudi dan Kristian. Ayat ini diturunkan di Madinah Munawwarah ketika Nabi menegakkan negara Islam di Madinah dan membenarkan orang-orang Yahudi menjadi rakyat supaya mereka mendengar Quran yang diturunkan dibandingkan dengan kitab-kitab mereka. Sama ada orang Yahudi yang beramal dengan Taurat dan orang Kristian yang beramal dengan Injil. Mereka diberi peluang untuk berfikir, namun mereka terus berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin Yahudi berkata, wahai Muhammad, marilah ikut agama Yahudi. Agama Yahudi lah yang betul. Pemimpin mereka disebut oleh ulama tafsir Abdullah bin Surya Al-A'war, pemimpin Yahudi di Madinah, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Begitu juga orang Kristian yang ramai di Najran mengatakan agama mereka lah agama yang betul kerana mereka pengikut Nabi Isa. Yahudi berkata mereka pengikut Nabi Musa. Orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka berkata mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti dinyatakan dahulu, semua mereka ini berbangga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita menyebut Ibrahim, dan ada kalangan ulama membaca dengan Ibrahim, boleh dibaca dengan dua, Ibrahim dan Ibrahim, itu qiraat. Orang-orang Eropah menyebut Abraham. Penganut agama Hindu menyebut Brahma.
Mereka menganggap Brahma adalah salah satu Tuhan. Itu kepercayaan mengarut dan sesat mereka. Mereka berkata, marilah ikut agama kami. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi ataupun Nasara Kristian, nescaya kamu dapat petunjuk, yakni jalan yang benar. Inilah hikmat mengapa kita disuruh tiap-tiap rakaat berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Kerana semua mereka mengaku betul. Tak ada yang kata tak betul. Jangan kita kata supaya je. Banyak orang kita yang bercakap supaya je mana-mana pun. Ini satu percakapan yang sangat salah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar daripada Tuhanmu, daripada Allah. Jangan kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu. Mereka yang bercakap parti-parti mana supaya je, pandangan mana supaya je. Ini cakap sesat, cakap tak betul. Kayu pun ada kayu yang ada faedah, ada kayu yang tak ada faedah. Tuhan jadikan begitu di atas dunia ni. Makanan, ada makanan yang halal, makanan yang haram, yang harus. Bukan supaya, tak boleh. Yang kata dua main supaya tak boleh. Jangan. Di sini hikmah, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Bila orang-orang Yahudi menggoda Nabi SAW dan sahabatnya supaya mengikut agama mereka, begitu juga orang Kristian, orang musyrikin, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, dan mereka berkata, jadilah kamu Yahudi ataupun Nasara Kristian, tahtadu, nescaya kamu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal bahkan millata Ibrahim hanifa, millah Ibrahim, ajaran yang benar yang dibawa oleh Ibrahim, iaitulah ajaran Islam. Ajaran yang tidak mengikut Yahudi dan Kristian yang sudah menyeleweng, yang tidak mengikut musyrikin yang sesat. Ajaran Ibrahim. Ibrahim menentang syirik, menentang sebarang ajaran yang menyeleweng daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hanifah. Hanif dengan makna tidak ikut benda yang tak betul, iaitulah Islam. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim bukan seorang musyrikin. Walaupun kamu adalah keturunan Ibrahim alaihissalam, tetapi kamu sudah sesat. Orang Arab mendakwa bahawa mereka adalah anak cucu Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Betul. Terdapat kalangan ahli sejarah mengatakan bahawa agama Hindu adalah sakir baki agama Ibrahim alaihissalam yang dibawa di Babylon, di Parsi, dibawa ke India, kemudian sudah diselewengkan. Orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Musa adalah keturunan Bani Israel, keturunan Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Kristian pula pengikut Nabi Isa. Isa pula adalah Bani Israel, keturunan Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ibrahim bukan seorang musyrikin, bukan seorang Yahudi, bukan seorang Kristian. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyah, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, disebut dalam surah Ali Imran. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi dan tidak Kristian. Ibrahim adalah mengikut agama yang tidak ikut menyeleweng itu, iaitu agama Islam. Dan Ibrahim tidak musyrikin. Qulu, wahai mereka yang beriman, katakanlah, cakapkan kepada orang-orang Yahudi, Kristian dan orang musyrikin, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah.
Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Dia sahaja. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quranul Karim. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kepada suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim alaihi salam. Wa Ismail, dan Ismail alaihi salam. Wa Ishaq, dan Ishaq alaihi salam. Wa Yaqub, dan Yaqub alaihi salam. Wal asbat, dan anak-anak cucu keturunan Ibrahim alaihi salam yang menjadi nabi dan rasul. Semua mereka menerima kitab Allah. Semua mereka adalah penganut agama Islam. Wa ma utiya Musa, dan apa yang dikurniakan pada Musa alaihi salam, yaitu kitab Taurat. Wa Isa, dan kepada Isa kitab Injil. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang dibawa kepada nabi-nabi daripada Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membezakan iman kami di kalangan seorang pun nabi-nabi itu. Kita diwajibkan beriman dengan semua rasul-rasul dan nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Kita beriman dengan semua nabi-nabi. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang Islam. Semua nabi-nabi adalah Islam. Tidak ada nabi Yahudi, tak ada nabi Kristian, dan tak ada nabi musyrikin. Islam satu-satunya agama Allah. Inna dina indallahi li-Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah yang Islam saja. Tak ada agama yang lain. Maka kami beriman dengan Islam. Dengan semua nabi-nabi yang Islam. Bukan macam kamu. Kamu membezakan kalangan nabi-nabi itu. Kaum Bani Israel, nabi-nabi yang mereka setuju, mereka biarkan. Kemudian mereka sakiti nabi itu. Ada nabi yang mereka bunuh. Dibunuh oleh nabi-nabi. Ini Bani Israel. Mereka sanjung Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Isa mereka kata anak zina. Ini orang Yahudi. Kerana Siti Maryam melahirkan Isa tanpa ayah. Betul, tanpa ayah. Tetapi dengan kun fayakun. Allah Ta'ala berfirman jadi, maka jadilah. Allah Ta'ala perintah Nabi Jibril alaihi salam meniupkan roh ke dalam rahim Siti Maryam. Dijadikan Nabi Isa alaihi salam. Kun fayakun. Malaikat adalah makhluk yang tidak lelaki dan tidak perempuan. Nak sebut macam mana, lelaki pun tidak, perempuan pun tidak. Ini kita kena sedar. Disebut dalam Quran bahawa Nabi Isa dicipta oleh Allah untuk menjadi dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan Adam tidak ada ayah dan ibu daripada tanah. Allah jadikan Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada ibu. Dan Allah jadikan Isa dilahirkan oleh ibunya Siti Maryam dengan tidak ada bapa, untuk menyatakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh nabi-nabi, rasul-rasul yang disebut oleh Al-Quranul Karim, yang wajib kita beriman. Bukan satu andaian, bukan satu sangkaan. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan wahyu, menandakan ini adalah perkara yang benar, bukan cerita suat khabar. Cerita lahir Nabi Isa oleh ibunya Maryam dengan tidak ada ayah, bukan cerita suat khabar. Ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang Yahudi menghina Nabi Isa alaihissalam. Kita tidak. Kita memuliakan Nabi Isa, memuliakan Nabi Musa, memuliakan semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang-orang Islam kepada Allah, mengikut nabi-nabi itu, termasuklah kitab nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman dengan Taurat, Zabur dan Injil, suhuf-suhuf. Walaupun hukum-hukum yang ada dalam kitab itu kita tak boleh hakmal lagi, kerana dia dirasahkan.
Yang berkait dengan akidah, dengan iman, sama saja. Beriman pada Allah, pada hari akhirat, sama saja. Dosa dan pahala, sama saja. Adapun hukum syariat berbeza. Walaupun hukum syariat itu berbeza, kita beriman dengan kitab-kitab Allah itu. Dengan kita tidak beramal dengan hukumnya, kerana telah dinasahkan oleh Allah. Dalam Quran pun ada ayat-ayat yang dinasahkan. Kitab zaman dulu dinasahkan hukumnya. Ada perkara yang sama. Namun kita wajib beriman dengan semua kitab. Macam kita beriman dengan semua Rasul. Kita bukan macam Yahudi, macam Kristian, macam orang musyrikin. Orang musyrikin menyanjung Rasul, dilantik jadi Tuhan. Ini salah. Tak betul. Sudah sesat. Kita adalah orang Islam. Tuhan Allah saja. Tak ada Tuhan malaikat Allah. Nabi-nabi, rasul-rasul dilantik oleh Allah. Manusia macam kita juga. Mereka diberi keistimewaan dan kemuliaan. Dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika sekiranya mereka beriman, mereka percaya sebagaimana kamu beriman itu, faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Terpulang pada mereka beriman. Di sana terdapat orang-orang Yahudi dan Kristian yang masuk Islam, meninggalkan agama Yahudi dan Kristian zaman Nabi SAW dan termasuk di zaman kita ni. Termasuk Yahudi, Kristian, penganut agama musyrikin yang masuk Islam, beriman sama dengan kita. Faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat hidayah. Mereka telah mendapat petunjuk. Petunjuk-petunjuk ni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Cerdik macam mana pun, bijak macam mana pun, pandai macam mana pun, kalau tak dapat hidayah, tak jadi Islam. Iblis makhluk yang sangat bijak. Iblis ni cerdik. Tapi cerdik untuk tipu orang. Cerdik juga. Cerdik guna untuk tipu orang. Sombong, takabur. Walaupun iblis boleh berdialog dengan Allah Ta'ala, boleh bercakap dengan Allah Ta'ala, disebut dalam Quran. Tuhan kata dia jawab, Tuhan kata dia jawab. Kita tak dapat begitu. Boleh berdialog dengan Allah Ta'ala. Tetapi iblis kafir, tak dapat hidayah. Walaupun cerdik. Tengok syurga dengan mata dia. Tengok neraka dengan mata dia. Berdialog dengan Allah Ta'ala. Tetapi dengan sifat takabur yang ada dalam dirinya, tak layak mendapat hidayah. Begitulah pengikut-pengikut iblis. Di kalangan orientalis, kalangan orang cerdik pandai, orang-orang Yahudi dan Kristen yang sombong dengan ilmu mereka, tak dapat hidayah. Kita orang Islam pun kalau sombong, berasa cerdik sangat, lupa semayang, lupa berdoa pada Allah Ta'ala, akhirnya jadi sesat juga. Yang penting ialah kita dapat hidayah daripada Allah. Inilah hikmat mengapa kita disuruh siap-siap rakaat semayang ihdinas siratal mustaqim. Diulanginya. Kalau semayang 4 rakaat 4 kali. Semayang 2 rakaat 2 kali. Semayang 3 rakaat 3 kali. Semayang sunat berapa kali pun diulangnya tiap-tiap rakaat ihdinas siratal mustaqim. Termasuk semayang jenazah yang tak ada rakaat, yang tak ada sujud, Fatihah dia baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang betul, kerana terlalu keliru di atas dunia ni, duduk mengaku dia betul belaka. Dia betul belaka. Menyebabkan banyak orang keliru. Di sinilah kita disuruh bukan sahaja mengaji, belajar, termasuk berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau mereka ikut beriman macam kamu, mereka mendapat hidayah petunjuk. Wa in tawallau fa innama hum fi syiqaq. Dan jika sekiranya mereka itu berpaling daripada Islam, tak ikut Islam, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka itu berada di dalam perpecahan, pecah daripada Islam, lawan jalan yang sebenar, lawan petunjuk yang sebenar. Mereka kata Muhammad lah yang berpecah.
Orang yang ikut Islam yang berpecah, dia tak berpecah. Allah Ta'ala menyebut yang tak ikut Islam berpecah. Kerana terahnya ialah Islam. Fasayakfikahumullah. Cukup Allah menolong kamu wahai Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwas samiul alim. Dia Tuhan yang Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Allah Ta'ala akan memelihara Islam ini. Allah Ta'ala akan menjaga Islam ini. Islam tak boleh dipadamkan cahaya ini. Janji Allah Ta'ala. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dia benci oleh orang-orang musyrikin. Acap kali dah musuh-musuh Islam ni menyerang Islam, nak hancurkan Islam. Di zaman Nabi, bala tentera Ahzab, gabungan Yahudi, Kristian, musyrikin, jumlah yang besar berlipat kali ganda, datang menyerang Madinah, kepung Madinah, dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Islam selamat. Wahazamal ahzab wahdah. Allah menghancurkan Ahzab dengan keesaannya. Di zaman mutaakhir berlaku kaum Tatar menyerang Baghdad, pusat kerajaan Islam, membunuh berjuta-juta manusia sehingga bau mayat nak hilang memakan masa bertahun-tahun. Ramainya mati. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Islam diambil, dijadikan jambatan menyeberangi sungai Furat dan Dijlah. Dibakar. Ilmu Islam tidak hilang. Dipelihara oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja dalam kitab, termasuk dalam dada para ulama. Ulama boleh tulis balik ilmu-ilmu ini. Allah Ta'ala tetap memelihara ilmunya, memelihara Islam ini. Apa yang berlaku? Kaum Tatar yang ganas itu akhirnya masuk Islam. Kalangan kaum Tatar masuk Islam, mengalah dengan dia masuk Islam dan mengembangkan Islam beberapa abad lamanya. Kemudian Islam jatuh di Spanyol. Islam yang sudah memerintah Spanyol dan Portugis selama 800 tahun boleh jatuh. Boleh jatuh dengan sebab alpa orang Islam, lalai orang Islam, meninggalkan ajaran Islam. Kerajaan Islam di Spanyol yang ditegakkan selama 800 tahun, lebih lama pada tempat kita ni lagi, dihancurkan, dimusnahkan. Batu-batu nisan dibongkar, tetapi Islam tak mati di Spanyol. Masih ada benihnya walaupun sedikit. Ini sejarahnya. Kemudian penjajah barat melalui perang salib yang bertalu-talu. Kali yang pertama mereka takluk Baitul Maqdis, Masjid Aqsa. Ditakluknya, Allah Ta'ala munculkan Salahuddin Al-Ayyubi memimpin tentera Islam membabahkan Baitul Maqdis. Kemudian berlaku pula selepas pada itu orang Islam mengalami kelemahan. Negeri-negeri Islam dijajah, ditakluk oleh musuh-musuh Islam. Mereka pecah-pecahkan orang Islam mengikut bangsa masing-masing dan mazhab masing-masing. Berkelahi sama sendiri, dilaga-lagakan orang Islam. Mereka pecahkan negeri Islam ni jadi negeri-negeri yang banyak. Jadi banyak negeri Islam berlawan di antara satu sama lain. Di negara komunis, ulama dibunuh, masjid dirampas. Apa yang berlaku di abad yang lalu? Komunis tumbang, jatuh. Jatuh komunis, orang Islam bangkit semula di negeri Asia Tengah. Ini berlaku. Kemudian di negeri orang Islam, walaupun dijajah, dibelasah, cahaya agama Islam tidak boleh dipadamkan sekali-kali. Ini benarnya firman Allah, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka cukuplah Allah yang menjaga memelihara kamu. Dia Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sibghatallah. Asal sibrah ni dengan makna celupan kain. Kain yang diwarnakan, apa saja warna, dicelup dengan warna yang kuat. Setelah makan warna dia, kita basuh pun tak tanggal warna dia. Itu sibrah. Sibrah di sini ialah penerapan Islam yang Allah Ta'ala beri pada orang yang beriman ini. Sibghatullah, celupan Allah, penerapan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah.
siapakah yang paling baik celupannya, penerapannya daripada Allah? Iaitulah Allah Ta'ala berikan hidayah jadi Islam. Orang tu jadi Islam. Islam adalah ditanam oleh Allah dalam diri mereka yang beri hidayah itu. Siapakah yang lebih baik daripada penerapan Allah, celupan Allah yang telah dijadikan oleh Allah dalam hatinya? Wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu abidun, dan kami memperhambakan diri kepadanya. Kami beribadat kepadanya, memperhambakan diri kepadanya. Hubungan kita dengan Allah ialah hubungan hamba dengan Tuhan, bukan hubungan rakyat dengan kerajaan, bukan hubungan pekerja dengan majikan, bukan hubungan pegawai dengan ketua dia. Tidak, hubungan hamba dengan Tuhan. Kita hamba Tuhan, bukan rakyat Tuhan. Kalau rakyat, dia boleh setuju tak setuju dengan kerajaan. Kalau pegawai boleh letak jawatan, kalau buruh boleh berhenti kerja. Tapi hamba Allah Ta'ala tak boleh keluar dari bumi Allah, dari dunia Allah, terus bergantung pada Allah Ta'ala. Satunya Allah Ta'ala berfirman, qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atuhajjunana fillah, adakah kamu wahai orang-orang kafir Yahudi, Kristian dan musyrikin berhujah dengan kami berkaitan dengan Allah? Nak lawan kami berkenaan dengan Tuhan? Nak lawan dengan Tuhan? Mereka percaya, mereka kata mereka percaya pada Tuhan juga. Betul. Kita percaya pada Tuhan juga. Betul. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan lain dengan kepercayaan mereka. Kita percaya dengan ikhlas, tidak ada syirik. Wa huwa rabbuna. Kita percaya pada Tuhan. Tuhan ni Rabbuna wa rabbukum. Tuhan yang menjadikan kami dan kamu. Perkataan Rabb beza makna perkataan ilah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Rabb dengan makna Tuhan yang menjadikan, yang mencipta, yang mengadakan dan mengurus, mengadakan peraturan-peraturan bagi makhluknya, mengadakan hukum syariat, mengadakan undang-undang bagi makhluknya. Rabbuna, Tuhan yang menjadikan kita, menjadikan hukum syariat pada kita. Orang Yahudi, orang Kristian, dia percaya pada Tuhan, tapi buat undang-undang sendiri, buat peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah SWT. Begitulah kita orang Islam ni, kalau kita reka undang-undang sendiri, buat peraturan sendiri, sudah ada undang-undang Allah Ta'ala, pergi buat undang-undang yang lain, serupa dengan Yahudi dan Kristian juga. Ini dia. Rabb, Rabbil Alamin. Ilah, Tuhan yang disembah, yang diibadatkan kepadanya. Itu Allah. Allah. Rabb, Tuhan yang menjadi dan mentadbir kita. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu. Wa nahnu lahu mukhlisun. Dalam keadaan kami ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kami beribadat kepada Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak beribadat kepada yang lain daripada Allah. Tak menyembah yang lain daripada Allah. Tak mengadakan hukum syariat dalam perkara yang tidak diizin oleh Allah SWT. Ini beza. Kami buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Tak ada riak, tunjuk-tunjuk korang. Tak ada ujub, kagum dengan diri sendiri. Tak ada sum'ah, nak memasukkan diri. Tidak. Ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kalau sifat-sifat ni ada dalam diri kita, kita buang sifat-sifat ini. Memang tiap-tiap orang diganggu oleh syaitan. Bila buat ibadat, tengah semayang, molek sikit ni orang duduk kelih ni. Molek sikit ni orang duduk tengok ni. Hanya mari perasaan tu. Mari kena buang perasaan ini. Memang ada gangguan syaitan. Ini perbincangan ilmu tasawuf, ilmu yang berkait dengan tazkiyah, membersihkan diri. Dalam Islam ni ada ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Kena ada ilmu-ilmu ni. Tujuannya supaya kita memperhambakan diri kepada Allah sahaja, tak syirik. Tujuannya kita buat ibadat ikut syariat, bukan ikut sendiri tak. Kalau sembahyang tak ikut syariat, tak sah sembahyang tu.
Haji tak ikut syariat, tak sah sembahyang tu. Rukun dia, syarat dia, adat dia kena ikut syariat. Itu Islam, syariat. Kemudian ikhlas hati kerana Allah Ta'ala. Perbincangan ilmu akhlak kita dengan Tuhan disebut juga ilmu tasawuf, tak ilmu sarah. Kita ikhlas. Setunya Allah Ta'ala berpeman ditujukan pada orang Yahudi dan Kristian. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqul asbat kanu hudan aw nasara? Adakah kamu berkata, wahai Yahudi, wahai Kristian, wahai musyrikin, bahawa Ibrahim, Ismail, Ishaq wal asbat dan anak cucu Nabi Yaqub AS kanu hudan aw nasara, mereka itu Yahudi ataupun Kristian, ikut agama mereka. Qul antum a'lamu amillah, katakanlah wahai Muhammad SAW, antum a'lamu, kamu lebih tahu amillah atau Allah yang lebih tahu. Nak tunjuk pandai, nak tunjuk beda, nak joriti sangat. Mau tahu ke Allah lebih tahu. Al-Quran daripada Allah, Quran daripada Allah, Allah yang beritahu. Nak dengar Quran ke nak dengar mu? Nak dengar cakapmu? Adakah kamu lebih tahu atau Allah lebih tahu? Allah lebih tahu. Allah Ta'ala melantik Muhammad SAW dalam keadaan ummi, keadaan buta huruf, tak erti baca, tak erti menulis. Diturunkan wahyu, tu ingat, menandakan Quran daripada Allah, bukan Muhammad reka, Muhammad karang. Kerana Muhammad tak tahu baca, tak tahu menulis. Muhammad dilahirkan di Mekah, tempat tak ada sekolah, tempat orang buta huruf, jauh daripada tamadun Parsi, Rom, Mesir, China dan India. Di bumi padang pasir yang terpencil, tak ada tempat belajar. Tiba-tiba Muhammad membaca Al-Quranul Karim. Quran yang dia baca itu adalah mukjizat ilmu, menandakan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man azam mimman katama syahadatan indahu min Allah. Siapakah yang lebih zalim, yang lebih jahat daripada mereka yang sepatutnya menjadi saksi daripada Allah? Tiba-tiba mereka sembunyikan perkara yang benar. Kerana kisah cerita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh nabi-nabi zaman dahulu. Disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut dalam kitab Wida agama Hindu, disebut dalam kitab-kitab agama lain. Kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi padri-padri, pendeta-pendeta, sami-sami menyembunyikan daripada pengikut-pengikut mereka. Pengikut mereka tak reti, dah dengar baca saja, maksud tak tahu. Cerita kelahiran Muhammad disebut dalam kitab-kitab suci, menandakan benarnya Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Adakah siapa lebih zalim daripada makhluk mereka yang tahu menyembunyikan perkara yang mereka tahu? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Wahai Yahudi, wahai Kristian, wahai musyrikin, Allah Ta'ala tak lalai. Apa yang kamu buat, sesat, menyesatkan orang lain, buat macam-macam cara. Sudahlah mereka tahu Islam ni betul, mereka rosakkan orang Islam, mereka punuhkan orang Islam. Terdapat kalangan mereka yang berusaha supaya orang Islam meninggalkan agama Islam, jadi murtad. Setelah orang Islam gagal dimurtadkan, mereka bawa pula ajaran supaya orang Islam ni gelicu. Tak apalah sembahyang puasa ikut Islam. Dalam bab politik, bab ekonomi, bab lain, ikut teori-teori ciptaan manusia. Tak apalah. Tak apa. Kalau dok sebahagian pun, sebahagian ikut mereka. Ini masalah yang kita alami. Ataupun Islam juga ubah nama, Islam liberal, Islam sosialis, Islam komunis, Islam demokrasi, Islam siasi, Islam politik, Islam hadari. Berubah nama untuk selewengkan orang Islam daripada ajaran Islam yang sebenar. Ini cara mereka buat. Tilka ummatun qad khalat. Mereka itu adalah umat zaman dulu yang telah berlalu. Allah Ta'ala tegaskan, kerana Yahudi dan Kristian ini berbangga, mereka lah anak cucu cici nabi-nabi zaman dahulu.
Orang Yahudi kata mereka adalah Bani Israel, anak Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Mereka berbangga kerana mereka keturunan Nabi. Orang Arab pula berbangga mereka keturunan Ismail bin Ibrahim alaihimussalam, sebangsa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku ni sebangsa dengan Nabi, keturunan Nabi, anak beranak Nabi. Tilka ummatun khalat. Itu umat yang telah berlalu. Nabi-nabi zaman dahulu dan pengikut-pengikut mereka yang setia, mereka mengikut Islam. Selamat, bahagia mereka. Kamu macam mana? Ikut Nabi ke tidak? Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi umat zaman dulu yang ikut Nabi, Tuhan beri kelebihan, beri pahala kepada mereka, kelebihan pada mereka. Walakum ma kasabtum, dan bagi kamu apa yang kamu ada sekarang. Mengikut Nabi tak? Kalau kamu ikut Nabi macam orang zaman dulu juga, selamat. Kalau sekiranya mudah ikut Nabi, duduk mengaku je anak cucu Nabi, anak beranak Nabi, tapi tak ikut Nabi, pikulah kamu dengan kesesatan itu, dengan dosa itu. Ayat ini menyatakan bagaimana pentingnya kita jadi Islam, jadi orang Islam. Jangan kita terpengaruh dengan mereka yang berbangga dengan baka dan keturunan. Baka dan keturunan ni tak jadi apa. Dia berbangga, tunjuk kerih, tunjuk pedang. Ni kerih, hak tak kerih aku dulu. Ni pedang, hak tak kerih aku dulu. Tak kerih aku dulu pahlawan, hebat. Dia menakut baik. Tunjuk senjata lama je. Menakut baik dia, tak berjihad. Ini tak betul. Begitulah mereka yang berbangga. Mereka ni anak beranak Nabi, tapi perangai ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab. Abu Jahal pun anak beranak Nabi, Abu Lahab pun anak beranak Nabi. Anak beranak mana? Anak beranak yang beriman ke yang tidak beriman? Kalau yang beriman, selamat. Yang tak beriman, tak selamat. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak ditanya, tidak disoal berkenaan dengan apa yang mereka amalkan. Kamu dengan amalan kamu, dihisap amalan kamu itu. Amalan datuk nenek kamu yang Islam itu terpulang pada mereka. Terpulang pada mereka. Maka kamu kena beriman sendiri, kena buat amal yang soleh sendiri. Kalau kamu sendiri sesat, jahat, tak jadi apa. Walaupun datuk nenek kamu adalah nabi-nabi dan baik, orang yang soleh. Yang penting kamu itu sendiri, Allah Ta'ala akan menghisap amalan kamu. Tiap-tiap orang dilantik malaikat untuk menulis amal baik dan amal jahat. Dikumpulkan suratan malaikat pada hari kiamat kelak. Dibicarakan mengikut amalan masing-masing. Umat zaman dulu, zaman dulu. Walaupun ada syafaat, boleh beri syafaat. Syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Kalau orang tu tak ada iman, Allah Ta'ala tak izin. Walaupun dia ayah Nabi, mak Nabi, isteri Nabi, Allah Ta'ala tak izin untuk beri syafaat. Syafaat mereka yang beriman saja. Oleh kerana itu kita kena jaga iman kita, jaga Islam kita. Kalau kita kurang amal pun, kalau Islam tu ada, iman tu ada, Allah Ta'ala izin dengan syafaat. Wallahu a'lam.